Hai, Assalamualaikum. Nama aku adalah Umairah. Kalau korang mencari channel yang bercerita tentang kisah jenayah, korang berada channel yang betul sebab channel aku fokuskan lebih kepada kes jenayah yang berlaku di luar negara. So, enjoy. Kes ni berlaku pada zaman Soviet Union dan berlaku di negara Ukraine. Penyanyi ini bernama Andrei Chikatilo. Dia telah dilahirkan pada 16 Oktober 1936. Pada zaman Andrei membesar ni, pada masa tu kerajaan fokus pada bahagian pertanian. Tapi penduduk yang tinggal pada zaman tu sangat-sangat miskin dan selalu dalam keadaan kelaparan. Sehingga kan timbullah cerita-cerita pelik di mana penduduk yang tinggal di situ dikatakan involved dalam cannibalism sehingga kan mereka sanggup makan daging manusia untuk mengurangkan rasa lapar tu. Cerita-cerita cannibalism ni terlalu famous sampaikan mak Andre sendiri iaitu Anna telah bagi tahu kepada Andre yang abang Andre, Stefan, telah diculik, dibunuh dan dimakan oleh jiran-jiran mereka. Tapi cerita yang diberitahu Anna ni tak dapat dipastikan kebenaran dia, sama ada memang betul Stefan ni dimakan oleh jiran dia ataupun memang Stefan ni wujud. Andre ni memang betul-betul ke ada abang bernama Stefan? So itu memang tak dapat dipastikan. Kedua ibu bapa Andre ni bekerja sebagai seorang petani dan mereka ni terlalu miskin sehingga mereka cuma mampu tinggal di satu rumah kecil dan rumah ni diduduki selama 3 orang dan mereka juga tidur di satu katil yang sama. Andre ni merupakan seorang yang selalu sangat kencing malam dan seperti kita tahu, Andre ni tidur sekali sekatil dengan mak ayah dia dan setiap kali dia terkencing tu, mak dia akan pukul dia sebagai satu hukuman. Tapi masalah kencing malam Andre ni bersebab beberapa tahun kemudian Andre buat medical check up dan doktor mendapati Andre memang dilahirkan mempunyai masalah saraf di otak dia and masalah ni menghalang dia untuk dia sendiri mengawal bunyi kencing dia. Semasa perang bermula, pada masa ni kan mereka duduk pada zaman Soviet Union, so ayah dia ni dipanggil untuk menjadi askar dan berperanglah and meninggalkan Anna bersama Andre berdua di rumah. Selepas perang tamat, ayah Andre ditahan di satu camp prison di Russia. Dia ditahan disebabkan dia ni cepat sangat menyerah semasa peperangan dan Andre dipaksa untuk mengutuk ayah dia dan tak mengaku yang ayah dia ni merupakan seorang pengecut. Andre ni dia mempunyai masalah untuk berinteraksi dengan orang sekeliling dia. Dia ni sangat awkward dan dia benci dengan diri dia. Nak pada zaman remaja dia ni, bila dia dapat tahu yang dia mempunyai satu penyakit yang dipanggil chronic impotence, dan kita orang Melayu panggil benda ni sebagai mati pucuk. Penyakit dia memberi kesan kepada diri dia sendiri sebabkan dia susah untuk membina hubungan dengan perempuan dan first cobaan untuk dia bercinta pada ketika tu dia berumur 23 tahun. Lepas menamatkan military service dia telah bekerja di satu syarikat telefon sebagai telefon engineer pada 1960. Pada 1963, Andre telah berkenalan dengan seorang wanita dan mereka ni macam suka sama suka. So, mereka buat keputusan untuk berkahwin. Mereka juga dikurniakan 2 orang anak, iaitu seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Pada 1971, Andre telah enroll di sebuah universiti dan dapatkan degree dalam Russian Literature. Habis dia belajar, dia dapat offer sebagai seorang cikgu di sebuah sekolah tempatan. Pada Mei 1973, Andre telah melakukan sexual assault dia yang pertama sebagai seorang cikgu. Dan pada masa ni dia handle kelas renang. Dia telah berenang ke arah seorang pelajar perempuan yang berusia 15 tahun dan dia terus grab bahagian dada pelajar perempuan tu dan bahagian kemaluan pelajar perempuan tu. Pada masa yang sama, pelajar perempuan ni try nak lepaskan diri dia lah sebab dia tak nak kena sexual assault terlalu lama kan. Tapi Andre ni dia pergi raba bahagian kemaluan dia di badan pelajar perempuan tersebut sampai dia jadi. Berbulan-bulan kemudian, dia melakukan perkara yang sama. Dia telah membuat sexual assault kepada seorang lagi pelajar perempuan di dalam kelas dia sendiri. Walaupun dah banyak sexual assault yang Andre telah buat, tapi satu tindakan disiplin pun tak pernah kena pada diri dia. Dan seorang cikgu ni pun ada pernah berkata yang dia ternampak
Andre ni meraba diri dia dalam kelas, dan dalam kelas tu ada pelajar-pelajar dia. Selain mengajar, Andre juga diberi tugas untuk memastikan pelajar-pelajar yang tinggal di asrama perlu berada di dom diorang pada waktu petang selepas tamat persekolahan. Dalam beberapa kejadian, Andre dikatakan memasuki dom pelajar perempuan dengan harapan untuk melihat pelajar-pelajar perempuan ni semua menanggalkan baju sekolah mereka. Disebabkan komplain yang sangat banyak diterima tentang Andre ni, direktor sekolah tu panggil Andre dalam satu meeting, dan dalam meeting tu Andre diberitahu sama ada dia perlu resign secara sukarela ataupun dia akan dipecat. Dan Andre memilih untuk resign. Selepas resign, dia dapat satu teaching position dekat satu sekolah pada Januari 1974. Tapi di sekolah ni dia cuma bekerja selama 4 tahun sebelum dia dibuang pada 1978. Dia pun mula misi mencari pekerjaan baru, dan dia jumpa satu teaching position dekat satu pekan bernama Shakti, dan pekan ni merupakan pekan yang buat pekerjaan perlombongan, dan pekan ni sangat jauh daripada kawasan yang dia tengah tinggal sekarang ni. Selepas Andre menerima tawaran pekerjaan tu, dia berpindah dululah ke pekan tu, followed by isteri dengan anak-anak dia. Sementara dia tunggu isteri dengan anak-anak dia ni pindah, dia telah mulakan dia punya pedofilik fantasi dia. Andre dia akan mengintai kanak-kanak yang lalu lalang menggunakan satu rumah kayu yang kecil, dan dari dalam rumah kecil tu dia akan tengoklah apa yang kanak-kanak yang lalu dekat depan rumah tu buat, apa yang diorang main. Memang fantasi dia macam tu. Kita masuk ke bahagian crime dia pula, iaitu pada 21 Disember 1978, Andre telah melakukan jenayah pertama dia, iaitu dia telah menculik seorang kanak-kanak perempuan bernama Yelena Zabotnova yang berusia 9 tahun. Dia telah mengumpan kanak-kanak ni ke sebuah rumah lama yang dia telah beli secara rahsia. Di rumah tersebut, dia cuba untuk merogoh Yelena tapi tak dapat, sebab dia tak dapat yang dia nak. Sebab kita tahulah dia ni kan mati pucuk. Sekanak-kanak ni struggle untuk lepaskan diri sendiri, Andre telah mencekik dia sampai dia pengsan. Andre melakukan perkara yang sangat kejam dan memalukan bila dia ni menikam, sambil tu dia meraba kemaluan dia sampai menjadi. Dia melakukan perkara ni berulang kali sebanyak 3 kali. Selepas Yelena ni dah tak bernyawa, Andre telah membuang mayat Yelena ni di sebuah sungai, dan mayat Yelena ni dijumpai 2 hari kemudian. Lepas mayat Yelena dijumpai, banyaklah bukti yang polis jumpa. Dan even though banyak bukti ni ditunjukkan memang betul Andre ni pelaku dia, tapi polis decide untuk menahan seorang lelaki berusia 25 tahun bernama Alexander Kravchenko, dan dia dituduh bertanggungjawab di atas pembunuhan Yelena. Semasa polis menggeledah rumah Alexander, polis menjumpai satu jumper, dan pada jumper tersebut polis menjumpai ada setumpuk darah, dan polis claim yang darah tu sama dengan darah milik Yelena. Berdasarkan bukti itu saja, pada Disember 1980, Alexander telah dihukum penjara selama 15 tahun oleh pihak mahkamah untuk jenayah yang dia tak buat langsung. Bila aku baca ni, memang aku rasa kesian gila dengan nasib Alexander ni. Pas berlaku pembunuhan Yelena ni, Andre sedar yang dia boleh mencapai tahap nafsu yang tinggi bila dia menikam atau mengelar wanita atau kanak-kanak sampai mati. Dalam tempoh 12 tahun, Andre telah melakukan lebih daripada 50 pembunuhan, dan kesemua pembunuhan ni tak pernah langsung disiarkan oleh pihak media. Kerajaan Soviet pada masa ni memang tak benarkan langsung pihak media siarkan cerita macam pembunuhan bersiri ataupun kes-kes rogol. Aku tak sure kenapa dia tak benarkan, tapi benda ni memberi kelebihan lah pada Andre untuk dia teruskan jenayah dia. Bila pihak media tak siarkan kes-kes pembunuhan ni semua, mulalah cerita bukan-bukan keluar. Menurut penduduk di situ, mana-mana mangsa yang terkena tu, mereka just assume yang mangsa ni dibunuh oleh serigala jadian. Pembunuhan tu tak pernah disiarkan oleh pihak media sehinggalah pada Ogos 1984, dan pada masa ni Andre dikatakan telah membunuh seramai 30 orang. Pada September 1984, Andre telah ditahan kerana telah mengacau wanita-wanita di satu stesen bas. Dan bila lepas dia ditahan tu, polis buat spot check dekat beg dia. Polis menjumpai dalam beg tu mengandungi pisau, tali,
tuala dan juga 1 jar mengandungi petroleum jelly. Masa Andre ditahan di balai polis, polis membuat DNA test lah air mani Andre ni dengan air mani yang pihak polis jumpa dekat mayat-mayat mangsa tadi. Dan result keluar tak sama. Pihak polis tak dapat explain dengan jelas kenapa result tu keluar tak sama, tapi ada sumber mengatakan kemungkinan Andre ni merupakan seorang non-secretor. Okay, non-secretor ni aku bagi example terus lah. Contoh kalau kau bagi air liur kau, rambut kau, air mani kau dengan darah kau, keempat-empat benda ni mengeluarkan result yang berbeza. So bermakna kau adalah non-secretor. Ini cuma teori yang diorang bagi tahu je lah, sebab the reason why diorang tak jumpa match kan si air maninya Andre dengan air mani pembunuh tersebut. Pada November 1990, Andre telah disoal siasat oleh pihak polis di mana dia ditangkap telah keluar daripada kawasan mayat mangsa terakhir Andre dijumpai. Pada 14 November 1960, sehari selepas mayat kanak-kanak tu dijumpai, Andre telah ditahan secara rasmi dan telah disoal siasat oleh pihak polis. Dalam tempoh 2 minggu selepas Andre ditahan, Andre telah mengaku telah melakukan pembunuhan sebanyak 57 pembunuhan dan 36 pembunuhan telah dituduh kepada Andre. Kes Andre ni dibicarakan pada 14 November 1992 dan Andre telah diletakkan di dalam satu sangkar besi di mahkamah untuk melindungi diri dia daripada diserang oleh keluarga-keluarga mangsa. Sikap dia semasa perbicaraan tu berlaku memang sangat pelik dan membuat orang dalam mahkamah tu terkejut tau. Dia telah menurunkan seluar dia sebanyak 2 kali dan menayanglah diri dia kepada semua orang. Dan dia juga telah menjerit. Dalam jeritan tu dia berkali-kali cakap yang dia ni bukan gay, bukan gay, bukan gay. Selain tu juga dia claim yang diri dia tu tengah mengandung dan dalam proses mengeluarkan susu badan. Tapi benda ni macam tukar-tukar je tau selalu. Kejap dia claim benda ni, kejap claim benda tu. Selain tu juga dia selalu dalam macam mood swing tau. Kejap okey, kejap tak okey, kejap marah, kejap sedih, kejap bosan. Dia juga mengaku tak bersalah di atas pembunuhan yang disebut masa dalam mahkamah tu, yang padahal memang dia sendiri dah mengaku masa soal siasat sebelum tu. And tiba-tiba pula masa dalam mahkamah tu dia cerita yang dia ada buat pembunuhan yang langsung tak diketahui oleh pihak polis pada masa tu. Pihak pendakwa ni try deliver diorang punya argument terakhir, Andre ni tiba-tiba je menyanyi tak pasal-pasal dan perbicaraan tu terpaksa dihentikan sementara. Andre ni dibawa keluar lah daripada courtroom tu untuk macam berehat kejap macam tu. Andre dibawa semula ke courtroom tu, hakim membenarkan macam memberi peluang lah kepada Andre ni untuk bercakap. Tapi Andre senyap je, tak cakap sepatah pun. Dan pihak pembela iaitu peguam bela Andre ni try claim yang Andre ni gila tau. So instead of dia dipenjarakan, dia patut dimasukkan ke mental hospital. Tapi doktor yang berada di courtroom tersebut pada hari perbicaraan tu menolak idea tu and meminta hakim ni judge Andre ni sebagai seorang lelaki yang waras. Dia memang aware dengan jenayah yang dia buat. Memang dia tak langsung gila. Pada 14 Oktober 1992, Andre didapati bersalah di atas 52 pembunuhan yang dia lakukan, iaitu 21 orang lelaki dan 31 orang perempuan. Hukuman yang diberikan kepada Andre adalah hukuman mati dan pada 14 Februari 1994, Andre diberi hukuman mati dengan ditembak di bahagian kepala sebanyak 1 kali dan kata-kata terakhir Andre adalah cakap jangan tembak kepala dia sebab pihak Jepun ni nak beli otak dia. Partner aku akan cerita sikit modus operandi dia, macam mana dia pilih mangsa-mangsa dia ni. Mangsa dia ni adalah lelaki dan juga perempuan. Target dia biasanya adalah kanak-kanak ataupun remaja. Kadang-kadang tu dia akan ambil jugalah perempuan yang berusia 20-an ataupun 30-an. Dia biasa mencari mangsa dia ni sama ada dekat bus station ataupun train station. Dia akan offer lah dekat mangsa-mangsa ni sama ada dia akan offer duit ke, arak ke, dadah ke. Kalau mangsa dia ni adalah kanak-kanak, dia akan offer mainan ataupun jajan. Kemudian Andre akan membawa mangsa-mangsa dia ni ke hutan berdekatan, mengikat mangsa ni menggunakan tali di pokok dan mulalah menikam mangsa-mangsa dia ni. Pada masa yang sama juga seperti yang aku explain sebelum ni, dia akan bernafsu dengan apa yang dibuat dengan meraba diri dia sendiri.
makin tinggi nafsu dia, lagilah dia puas. Andre dikatakan selalu mengerat mayat badan mangsa-mangsa dia ni, seperti mengeluarkan berbola mata mereka, menggigit hidung mangsa dia dan memotong lidah mangsa dia. Selain daripada tu, dia akan mengeluarkan perut daripada badan mangsa dia dan juga memotong kemaluan mereka. Dalam salah satu kejadian, Andre telah menelan nipple salah seorang mangsa dia, dan disebabkan ni juga dia terangsang yang sangat tinggi sehingga kan dia terkeluar dia punya semen. Kadang-kadang tu dia akan sumbat tanah ke dalam mulut mangsa dia ni dan biarkan mangsa dia ni menjerit sambil tanah dalam mulut mereka. Aku tak boleh bayangkan lah macam mana terseksanya mangsa dia ni dengan kekejaman yang dia buat. Dia juga memakan sisa daging mayat mangsa dia ni, and kadang-kadang tu juga dia meminum darah mangsa-mangsa dia ni. Semua memang dia minum dengan makan mentah-mentah. Sampai sini dulu penceritaan kali ni, harap korang enjoy. Pada aku kes ni sangat menjijikkan sebab Andre ni dia mengambil kesempatan kepada orang yang lagi lemah daripada dia. Sebab dia punya mangsa mostly adalah kanak-kanak dan juga wanita. And sangat tak adil lah untuk dia melakukan apa yang dia nak dengan membuat orang lain menderita. So memang aku bencilah Andre ni. Thank you sebab sudi tengok video ni sampai habis. Kalau ada case yang korang nak aku cover next time, just comment down below and aku akan share in the future. Thank you so much for watching. Do subscribe and like and share this video if you like, and have a good day. Bye bye.